Selamat pagi dan salam sejahtera kepada anda semua, terutama kepada Dr. Lai. Kami dari kumpulan Green Tea dan pada hari ini kami akan membentangkan tentang strategi pemasaran digital dari jenama kami iaitu Tiramisu. Slide seterusnya. Okey, sedikit pengenalan daripada Tiramisu. Jenama kami ditubuhkan atas matlamat untuk menawarkan pencuci mulut yang sedap, segar, eksklusif tetapi dengan harga yang mampu milik, terutama pada golongan muda ataupun lebih tepat lagi pada kalangan pelajar di UMS ini. Dalam pembentangan kami hari ini, kami akan menerangkan tentang latar belakang jenama, sasaran pasaran dan strategi pemasaran digital yang mampu membina identiti jenama pada jenama kami iaitu Tiramisu. Seterusnya, saya akan berikan kepada pembentang seterusnya. Untuk slide seterusnya ialah analisis situasi pasaran. Kami mendapati ada 4 tahap, iaitu yang pertama tren pasaran, peningkatan permintaan dalam kalangan pelajar. Macam sebagaimana kita tahu, pencuci mulut dia sentiasa menjadi tren dalam kalangan pelajar. Dan yang kedua ialah pencuci mulut sebagai snack dan juga sebagai salah satu cara melegakan akademik, sebab pelajar sekarang dia lebih kalau stres dia lebih memilih untuk mencari pencuci mulut yang affordable. Dan yang ketiga ialah tahap permintaan. Kami mendapati tahap permintaan pencuci mulut dia stabil dan tinggi dalam kalangan pelajar. Dan yang terakhir ialah masa puncak permintaan. Kami mendapati masa puncak permintaan untuk menjual pencuci mulut ialah pada waktu rehat, hujung minggu, minggu peperiksaan dan aktiviti kampus. Seterusnya. Okay, seterusnya kita tengok kepada analisis persaingan. Tiramisu mempunyai pesaing. Terdapat 2 di sini yang kita dapat lihat. Yang pertama adalah gerai jalanan di Pasar Malam Gaya Street yang diadakan pada setiap minggu. Yang kedua adalah Tipsy Tiramisu yang dijual secara atas talian. Next. Ada 6 aspek yang kita dapat lihat. Yang pertama adalah harga. Tiramisu jenama kami sendiri menjual dengan harga yang lebih murah iaitu RM10 berbanding dengan pesaing lain. Yang kedua, pembungkusan kami lebih menarik dan mesra alam berbanding dengan pesaing lain tapi tidak sepremium apa yang Tipsy berikan. Yang ketiga adalah identiti jenama, bahawa Tiramisu kami menggunakan slogan ataupun kata misio berbanding dengan pesaing lain. Ini membuatkan jenama kami lebih unik dan sentimental. Terusnya, aspek yang keempat ialah quality product. Tiramisu mempunyai rasa seimbang dan tekstur lembab setara dengan pesaing di sana. Yang kelima adalah ketahanan dan konsistensi. Sama juga seperti pesaing lain, ketahanan sehingga 3 hari dan kualiti konsisten setiap batch yang kami keluarkan. Dan yang terakhir sekali adalah kedudukan pasaran. Kita dapat lihat bahawa Tiramisu ini diposisikan sebagai produk yang berkualiti, tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Kami berada di tengah-tengah antara pesaing-pesaing kami. Seterusnya, kepada pembentang yang seterusnya. Seterusnya ialah slide kami yang seterusnya ialah objektif. Kami ada 3 objektif. Yang pertama, meningkatkan jumlah pelanggan yang mencuba Tiramisu sebanyak 10% menjelang Januari 2026. Dan untuk objektif yang kedua pula ialah meningkatkan jualan Tiramisu daripada 10% kepada 30% menjelang Februari 2026. Dan yang ketiga ialah meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap kualiti Tiramisu menjelang Januari 2026. Slide seterusnya ialah khalayak sasaran. Kami ada 3 iaitu pelajar UMS. Macam kita tahu, Tiramisu kami sesuai untuk pelajar UMS kerana kami menawarkan harga yang mesra bajet dan menjadikan produk, dan pelajar boleh menjadikan produk kami sebagai pilihan ideal untuk dinikmati. Sasaran kami yang kedua ialah staf UMS. Staf UMS, sebab kenapa staf UMS? Mereka boleh menikmati Tiramisu yang dibuat secara homemade dan segar sebagai pencuci mulut di waktu rehat. Dan yang ketiga ialah pelawat luar yang datang ke UMS. Sebab kenapa? Sebab produk Tiramisu kami mampu menarik perhatian mereka dengan harga yang mesra bajet berbanding di luar sana yang jauh lebih mahal. Terusnya kita ke slide message utama. Ini adalah message utama kami, terdapat 6, iaitu melalui kualiti bahan, harga dan nilai, elemen personalisasi dan juga sistem pratempahan, pembungkusan dan akhir sekali message utama. Seperti yang kita lihat, kualiti bahan kami semua menggunakan kualiti bahan yang segar agar produk Tiramisu kami dapat bersaing di luar sana lah. So, yang kedua harga dan nilai. Harga dan nilai ini pula kami mengekalkan RM10. Harga yang budget dan estetik dan rasa yang lebih premium kepada pelajar di sana. Sebab untuk di luar, kos untuk membeli Tiramisu ini sangatlah mahal. Okay, yang ketiga pula elemen personalisasi. Hal ini telah dibincangkan dalam slide sebelumnya juga, yang mengekalkan elemen unik dalam kami punya untuk mengekalkan identiti Tiramisu kami. Yang keempat, sistem pratempahan pula untuk para pelajar UMS, staff dan khalayak sasaran yang kami sasarkan supaya kami punya produk ni dapat dibeli dalam keadaan yang segar. Dan yang ketiga, pembungkusan. Yang kelima adalah pembungkusan. Pembungkusan kami adalah merupakan secara minimalis, kemas dan estetik untuk menarik pelanggan kami. Dan mesej utama yang kami ingin sampaikan, segar, sedap, berkualiti, premium dan sesuai untuk pelajar di luar sana.
Next. Baiklah, strategi dan taktik kami untuk memasarkan tiramisu adalah melalui pemasaran digital, iaitu yang pertama poster. Poster pengenalan jenama dan produk untuk kami memperkenalkan kepada mereka yang belum mengetahui tentang tiramisu melalui secara bersemuka, iaitu pamerkan poster di pasar-pasar ataupun ditampal di mana-mana di dalam kawasan UMS, dan juga kami akan paparkan juga poster di laman sosial media. Dan seterusnya adalah poster tiramisu untuk pre-orders. Kami letakkan limited kepada 20 slot sahaja untuk menimbulkan rasa gesaan agar target audience merasa FOMO untuk menempatkan mereka dalam pratempahan. Dan terakhir sekali adalah poster New Year promotion, dan juga adalah contoh kami akan mengadakan promo setiap kali ada event-event yang istimewa dan juga setiap kali perayaan, dan juga ada poster promosi bundle untuk meningkatkan jualan ketika minggu itu. Sebagai contoh, buy 3 for only RM27. Seterusnya adalah strategi dan taktik, iaitu pemasaran word of mouth dan juga food testing. Iaitu word of mouth adalah kami menyasarkan untuk menjadi buah mulut dalam kalangan pelajar UMS ataupun di luar, di mana kami akan pamerkan poster kepada khalayak-khalayak ramai untuk mereka memperkatakan tentang produk-produk tiramisu secara positif. Dan seterusnya adalah jualan secara langsung, di mana kami akan menjual produk kami sekaligus memberi food testing kepada mereka yang lalu untuk mereka berminat membeli produk kami, memandangkan orang lebih berminat jika produk itu sedia ada di depan mata. Seterusnya hantaran di Instagram Story, di mana kami menyasarkan target audience yang berada di luar UMS ataupun mereka yang tidak dapat mencapai kami secara bersemuka. Dan terakhir sekali hantaran di WhatsApp, di mana kami menyasarkan kenalan-kenalan rapat untuk mendapatkan sokongan yang stabil memandangkan produk tiramisu baru sahaja bermula. Baiklah, saya serahkan kepada pembentangan seterusnya. Okay, baiklah, kita beralih kepada jadual pelaksanaan yang bermula pada bulan November 2025. Pada bulan November ni kami buat kajian pasaran dan analisis persaingan, percubaan awal resepi, anggaran kos bahan mentah, penentuan saiz hidangan serta cadangan harga awal dan pemilihan nama perniagaan lah. Untuk bulan Disember, kami buat penetapan harga jualan. Ni kami muktamadkanlah berapa kami mau jual. And then kami buat pembelian bahan mentah dan bahan pemukusan, pembukaan akaun media sosial dan anggaran kos permulaan dan modal keseluruhan. Untuk bulan Januari, kami buat soft launch dan kami kutip maklum balas serta testimoni pelanggan lah. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Seterusnya kita masuk kepada implikasi keuangan, yang mana senarai bahan utama kami adalah produk kami, yaitu biskut Mary, krim butar, krim cheese, serbuk koko dan susu kondensasi yang berharga RM54.67. Manakala kos pembungkusan dan pengantaran adalah melibatkan bekas, plastik dan kami punya stiker untuk identiti tiramisu yang berjumlah RM112.90. Manakala kos pengantaran kami adalah seunit RM2. Dan kalau orang membeli lebih daripada 2, kos itu tetap RM2. Okay, next. Oke, kita masuk kepada kos alatan. Kos alatan ni adalah kos di mana kami akan membuka booth di UMS ini. Seperti kami menggunakan alatan kanopi, banting tiramisu, marker pen, poster, balon dan alas meja. Dan yang jumlah keseluruhannya RM98.50. Manakala ini adalah anggaran kos budget campaign yang kami ingin gunakan, yang mana persempelan dan gerai untuk pelajar merasa kami punya produk adalah RM250. Penyediaan gerai, jualan di fakulti pula RM250, manakala promosi bundle RM1000 dan penyediaan pesanan dalam talian untuk para khalayak sasaran kami berjumlah RM3000 dan jumlah keseluruhannya adalah RM4500. Baiklah, seterusnya untuk kami mencapai objektif, kami gunakan pendekatan pemantauan dan juga penilaian. Yang pertama, kami akan rekodkan bilangan pelajar yang mencuba produk melalui food testing, booth dan juga jualan langsung. Seterusnya kami sasarkan pertambahan lebih daripada 25 setiap minggu, dan juga kami akan pantau interaksi media sosial melalui like, komen dan juga share untuk kami tahu sama ada mereka berminat atau tidak dengan produk kami. Seterusnya adalah catatan jualan harian dan mingguan, di mana kami sasarkan peningkatan 10 unit jualan setiap minggu, dan juga rekod pratempahan dan jualan atas talian juga kami sasarkan 10 unit dan ke atas. Dan kami juga akan kumpulkan maklum balas melalui QR code dan juga Google Form, dan minimum kami sasarkan 50 responden setiap kali kami buka Google Form. Dan juga penilaian, kami menilai perbandingan jumlah pelajar sebenar mencuba produk dengan sasaran 300 khalayak, iaitu sasaran, dan juga seterusnya analisis peratus pencapaian kami mensasarkan 80%, dan juga kami juga akan adakan soal selidik ringkas untuk nilai sama ada berkesan ataupun tidak kempen kami ni, dan kami bandingkan kadar jualan sebelum dan selepas kempen untuk mengetahui analisis peratus peningkatan jualan bulanan, dan juga untuk nilai berkesan ataupun tidak promosi yang kami adakan. Dan juga kami juga mengadakan analisis purata skor puasan, iaitu menyasarkan 4/5 dan ke atas. Dan juga
kami bandingkan jumlah aduan sebelum selepas sama ada mereka berpuas hati ataupun tidak, dan juga penilaian sama ada mereka akan membeli secara ulangan ataupun tidak untuk memastikan produk kami tetap menjadi pilihan mereka. Saya serahkan kepada pemantau yang seterusnya. Ya, baiklah, dengan itu kesimpulannya bahawa tiramisu ini dapat diposisikan dengan jenama pencuci mulut yang berkualiti, segar, eksklusif, estetik, menarik dari segi visual, tetapi yang paling penting adalah mesra bajet dalam kalangan pelajar UMS di sini sendirilah. So, kita simpulkan secara keseluruhannya bahawa sistem pemasaran digital yang digunakan di sini menunjukkan bahawa peniaga kecil macam kami mampu bersaing dan berkembang dengan strategi pemasaran yang betul dan juga berfokuskan kepada kehendak pasaran di luar sana. Itu saja dari kumpulan kami. Sekian dan terima kasih.